Suka manisan seperti donat yang ada krim Miza Abu Bakar suka manisan macam kuih pelita. Kuih pelita Maaf, Fiona ada buat kuih pelita. Nanti DM dia dekat Instagram. Baik, jadi kita tak nak buang masa lagi, Fiona. Cakap pasal manisan dan sebagainya kan. Ini kita ada tetamu yang istimewa. Kita ada Sri Temudu Buli Babu dan juga Sarva Mangala Pravina. Betul tak saya sebut? Betul. Yes. Jadi sekarang ni kita akan perkenalkan kepada anda dengan manisan kaum India. Betul. Sebenarnya bagi Fiona, kaum India memang ada macam-macam jenis manisan. Betul. Dan sangat unik. Jadi sebab itulah kita bawa dua orang tetamu yang cukup istimewa hari ini yang merupakan pengasas Dias Confectionery okey, untuk kenalkan kita dengan secara lebih mendalam. Pertama sekali, kita nak tanya Encik Seri lah dulu kan sebagai pengasas. Macam mana timbulnya rasa minat ataupun tiba-tiba terfikir, saya nak buat manisan tradisional kaum India ni lah. Kan memang dah family, memang dah biasa buat. Tradisi, betul? Tradisi. Alright, so dia a combine of both. So tradisi dan juga strike into the secara kebetulan nampak satu shop on Arabic sweets. So kami rasa kami pun boleh buat untuk Indian sweets tapi secara online. So especially masa musim PKP and so on. So dari situlah timbulnya minat dan same time arwah mak saya memang pandai buat sweets. So then also the idea to develop as a business, online business, datang daripada my wife saya, so Pravina. So then we started the business. Yes. So it's always ladies in the house. Ladies in the house kan. Tapi Cik Sri nak tanyalah, sebenarnya berapa banyak manisan tradisional yang ada dan nak tanya you punya personal favourite lah. Alright. So secara basic actually, if you ask me, ada secara mula lah ya, so it's only like 10 or 20 sweets untuk Indian sweets. Tapi when sebab kita ada geographical influence, Northern Indian and Southern Indian, so when things are bertembung, actually ada pengaruh dua-dua ni, so daripada 10 jadi 100. So dia ada banyak inovasi sebenarnya. Contoh macam ladu dengan kismis, untuk alasan nutrisi, so dia akan jadi ladu with different name. Tapi memang betul lah Zack, kalau di Pavali ke apa, Zack suka pergi rumah my friend lah, Santesh nama dia. That's why Zack kena ladu lah, and muruku lah apa semua. Tapi ladu memang Zack punya favourite lah. Dia manis macam tuan dia. Yes. Hari ni mulut Zack manis Tapi kalau kita tengok kan dekat sini macam ada bahan-bahan macam tu kan. So sebenarnya sebelum tak silap saya kita akan try buat ladu, tapi nak tahu dulu susah tak sebenarnya nak buat manisan ni. Mungkin Puan Sarva boleh terangkan. Actually tak susah mana pun. Dia macam kuih-kuih lain juga. Kita kena try beberapa kali. So bila kita cuba beberapa kali tu, proses dengan kaedah tu jadi senang lah kan. Kita faham macam kuih tadi tu lah kan. Pelita tadi. Bila kita try banyak kali, kaedahnya jadi mudah kan. Sama je. Cuma mungkin masa mula-mula nak try tu dia nampak macam agak sukar lah. Berapa lama ambil masa untuk Puan Sarva memang betul-betul pakar dalam membuat ladu ni? Ini dalam 4 kepada 5 jam. Ikut kuantiti lah. Kalau dia order 50, jadi cepatlah kan dalam 2 jam. Tapi kalau 100 ke 200 dan mestilah 4 ke 5 jam. 100 ke 200 apa kata sekarang ni kita try buat demonya. Buat demonya macam mana kita nak buat. Pertama sekali bahan apa yang kita perlukan. Jom kita start. Alright. So untuk bahan-bahan dia macam Mr. Sri bagi tahu tadi, dia bergantung pada jenis ladu yang kita nak buat lah. Yang ini nama dia bondi ladu, yang mana dia berasaskan tepung kacang kuda. Okey. Tapi kalau kita nak buat ladu kacang dan bahan asas dia kacang lah. Kalau nak buat ladu suji dan tepung suji lah bahan asas dia. So balik kepada bondi ladu ni tadi, bahan asas dia tepung kacang kuda. Tepung tu kita larutkan dalam air, masukkan garam sedikit dengan serbuk penaik dan biarkan larutan tu dalam 2 jam. Saya baru tahu lah rupanya ladu ni pun dipecahkan. Ya. Okey, jom kita nak tengok cara nak buatnya. Puan. So lepas adunan tu dah dalam 2 jam, kita kena goreng adunan tu pakai acuan. Tengok kat sana. Ingat tu suruh getel jadi ladu kan. Okey.
So dia ada acuan yang berbentuk lubang. So kita akan tuang adunan yang ini, kacang kuda ni atas acuan tu. So sebab dia berlubang, adunan ni bila lalu acuan tu dia akan jatuh macam butir-butir bulat beginilah. Yang macam inilah. So dia bergantunglah, kalau bulatan acuan tu besar, so saiz dia akan jadi besar beginilah. Kalau bulatnya kecil, dan dia akan jadi lebih kecil seperti ini. Okey. Okey, tak apa. Sambil Puan Sarva buat, mungkin Puan Sarva boleh tunjuk demo. Kita nak tanya pada Cik Sri lah. Pada pendapat Cik Sri secara peribadi, kenapa manisan tradisional kaum India ni istimewa? So dia ada dua benda sebenarnya menjadikan ianya sebagai unik. Satu, dia punya technicality. So contoh Iwan nak buat ladu ni pun, dia punya kepekatan gula. Sirap gula tu yang akan menentukan dia punya jus tu. Kalau dia terlebih masa, so ladu tu takkan jadi. So that is makes one unique. Nombor dua, bahan-bahan yang kita guna. It's actually kalau mostly kalau tak ada preservatives. So then benda tu boleh lagi satu ramuan dia ramuan asli kan. So 100% ramuan asli. So it's makes from scratch. So kalau makes from scratch, so dia punya that is keunikan. Tadi kita macam terkejut kan bila kita dengar kena goreng ramuan dia. Ini dia cara-cara nak goreng. Yes. Ini Puan Sarva sendiri goreng ni? Berapa lama untuk goreng ni? Takut macam hangit ke apa ke? Api kena kecil lah kan? Dia kena minyak tu kena betul-betul masak. Lepas tu tengok bila kita ambil tu kita kena pastikan warna dia agak keemasan. Jangan ke arah ke coklat. Kecoklatan. Yang tu dah jadi kehangitan. Dia tak boleh hangit lah. Dia kena warna keemasan. Ni yang dia ambil ni warna keemasan lah. Tengok. So sebab lubang dia kecil, jadi dia punya bulatan tu jadi saiz kecil lah. Boleh nak tunjuk lah kat penonton. Ni bila dah goreng-goreng dia akan jadi macam ni lah kan? Kita tunjuk tak dekat penonton? Bila dah goreng-goreng, inilah dia jadi. Jadi lepas, katakanlah kalau kita buat ada ekstra macam tu kan, boleh tak dia simpan untuk kegunaan seterusnya ataupun tak boleh? Selalunya tak bisa tak lah. digalakkan. Tak bisa. Tak bisa. Selalunya macam kita kalau dah ada baki ni selalunya boleh je makan gitu je tanpa no need to make. Boleh juga. Boleh juga. Okey. So mungkin Zack nak belajar macam mana nak buat ladu. Dah memang suka buat, suka makan kan? Okey, Zack kalau tanya Zack nak belajar buat ladu dulu tak? Kalau Zack nak try makan tak Zack nak? Sabarlah jangan makan dulu. Kita nak tengok. Orang Kopitiam ni kalau ada anugerah host makan paling banyak depan TV, Zack mereka menang confirm. Okey, Without fail. kita nak tengok dulu macam mana cara nak buat. Mungkin boleh demo sikit cara nak balut ke. Pertama sekali, apa skill dia? Kita kena pegang macam mana? Skill dia lepas ni digoreng ini kena dimasukkan dalam sirap gula. Sirap gula. Dalam 15-20 minit baru dia akan jadi gini. Yang mana dia dah serap gula lah. Okey. And then kita akan ambil dan bentuk bulat seperti ini. So selalu untuk bagi dia lagi sedap, kita akan tambah atau salut dengan sedikit minyak sapi. Ada sedap dia. Nampak reaksi dia. Dia ada kick. And then tak terlalu sejuk lah masa kita buat bentuk bulatan gini. Dah. Cik Sri, nak tanyalah. Kau tahu kuih tradisional kaum India kan? Yang Cik Sri paling suka daripada air tangan Puan Sarva apa dia? I think ladu. Ladu lah. Sama gelak tadi. Puan Sarva gelak. Dia kena malu lah. Dapat TV tadi. Tapi kita nak tanya kan, sebab kebanyakan manisan yang Fiona pernah jumpa di kawan rumah. Di kawan rumah, di rumah kawan lah. Di rumah kawan kan. Dia colourful, banyak warna. Adakah memang kena ada macam-macam warna dekat gula manisan kaum India ataupun sebenarnya that's saja je? I think just contoh macam Deepawali is a colourful day, right? So that's why they make it as a colourful. Tapi tidak semestinya need to be colourful. You can actually go with the original colours or whatever. So Warna-warni itu dalam jiwa. jiwa, yes. Ramai kawan-kawan India. Okey. So Zack boleh makan lah. Boleh. Tapi nanti kita nak minta Puan Sarva juga Cik Sri boleh kongsikan Instagram
Sebab saya yakin ramai yang nak tahu aktiviti-aktiviti dan mungkin cara resepi nak buat ladu ke. Boleh kongsikan Facebook, Instagram? Okay, Facebook is actually Malaysian Indian Sweets online place. Then my Instagram is Deepawali Hamper. So our website is www.deepawalihamper.com. So itulah our social media punya handles. Terima kasih. Terima kasih banyak Cik Sri. Puan Serba. Thank you so Memang much. best lah. Dia negara kita memang best sebab Zack mesti sangat seronok sebab dapat makan macam-macam jenis manisan kan. Dan itu adalah antara yang perkara buat Zack happy hidup di dunia ni.